Malaysia sedang melangkah pelan bagi mengurangkan kesan pemanasan global yang membawa perubahan iklim semasa di negara ini. Menurut Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, walaupun Malaysia tidak mempunyai satu akta berhubung isu berkenaan, rangka peraturan bagi mengawal pemanasan global itu sedang dilaksanakan. Habis lagi tahu video ni. Tadi kita tengok video, mesti ada tertanya-tanya apa yang dikaitkan dengan video dengan pembelajaran kita hari ni. Kau nak tahu tak satu perkataan demam panas? Bumi kini sedang mengalami demam panas. Demam panas selalu kita dengar kan, seseorang atau adik-adik kita demam kan. Tapi bumi pada demam panas saya lupa. Demam panas untuk manusia yang sakit. Tapi kalau bumi mengalami pemanasan global, kita ni hidup di titik yang disebut bumi tak. Fikirkan tentang apa yang mungkin kita lakukan hari ini atau besok ataupun masa yang akan datang. Fikirlah, kalau kita tidak bertindak sekarang ni, siapa yang nak selamatkan bumi kita? Fikir untuk generasi yang akan datang, anak cucu kecil kita. Jadi selamatkan bumi dari bahayanya pemanasan global. Bak kata Ejen Ali, siapa Ejen Ali tu tahulah. Bertindak dengan segera, okey? Tambah satu lagi, bertindak dengan segera sebelum terlambat, okey? Bye-bye. Jangan lupa tengok di video sebelah, okey? Pastikan anda faham dan hashtag selamatkan bumi daripada jadi kritikalnya pemanasan global. Bye-bye. Isu pemanasan global dan perubahan iklim adalah antara topik permasalahan yang besar dibincangkan peringkat dunia. Jika anda tahu apakah pemanasan global dan perubahan iklim, video ini saya akan jelaskan tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Apakah pemanasan global dan perubahan iklim? Pemanasan global merupakan peningkatan beratus suhu atmosfera permukaan bumi secara global yang disebabkan oleh aktiviti manusia atau secara semula jadi. Sementara perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang iklim dalam tempoh masa dari berdekat ke berjuta tahun. Ia termasuklah apa-apa perubahan bermusim jangka panjang dalam corak suhu, pementakan, kelembapan, angin dan musim. Tidakkah anda terfikir apakah yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim? Di sini telah dijelaskan beberapa punca yang utama yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Antara punca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim ialah berkembang dan kemajuan sektor industri. Perubahan era daripada pertanian kepada perindustri telah membawa perubahan ke atas cuaca di dunia. Seluruh negara di dunia mula mengalahkan kegiatan sektor perindustrian dan pembuatan pembakaran bahan api dalam industri, iaitu bahan api hidrokarbon seperti petroleum, gas dan arang batu memberi kesan kepada iklim. Jepun dan China adalah negara yang paling aktif dalam sektor industri. Selain itu, punca yang kedua ialah peningkatan penggunaan kenderaan bermotor. Pertambahan bilangan kenderaan di seluruh dunia juga membawa kepada peningkatan suhu dunia. Kenderaan bermotor mengeluarkan asap yang mengandungi gas karbon dioksida dan karbon monoksida. Gas-gas ini merupakan gas rumah hijau. Gas rumah hijau menyebabkan pemanasan global. Punca yang ketiga ialah pembakaran terbuka, kebakaran hutan dan jerubu. Terdapat negara-negara di dunia ini telah menjalankan aktiviti pembakaran terbuka. Kaedah pembakaran terbuka ini selalunya dilakukan untuk membuka kawasan tanaman baru atau aktiviti tanaman semula. Pengusaha ladang di Indonesia misalnya sering melakukan pembakaran secara bermusim. Tindakan ini menyebabkan kejadian jerubu dan mengancam negara-negara yang berdekatan seperti Malaysia. Kejadian ini akan mempengaruhi perubahan cuaca di dunia. Cara menangani fenomena pemanasan global dan perubahan iklim antaranya penggunaan bahan api bio sebagai pengganti petroleum. Bahan api bio telah mula digunakan di Malaysia. Bahan api bio ini merupakan sumber alternatif yang merujuk kepada metal ester asid lemak yang dihasilkan daripada minyak sayuran serta lemak haiwan.
haiwan. Ternyata, sumber tenaga ini merupakan sumber boleh baharu dan lebih mesra alam. Langkah kedua, reduce dan recycle. Antaranya, merawat dan memproses kembali sisa-sisa pertanian untuk dijadikan baja kompos dapat mengawal keseimbangan alam semula jadi. Selain itu, penanaman semula pokok-pokok boleh membantu mengekalkan spesies yang sedia ada. Cara ketiga, mengurangkan jejak kaki karbon. Jejak kaki karbon ialah jumlah gas rumah hijau iaitu karbon dioksida yang dibebaskan daripada aktiviti-aktiviti manusia seperti asap kenderaan, pembakaran terbuka dan pembakaran bahan api fosil. Antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan jejak kaki karbon termasuklah memperkasakan amalan kita semula di rumah. Kedua, memperkenalkan amalan teknologi hijau di sekolah melalui kempen seperti pameran teknologi hijau. Ketiga, menaik taraf kemudahan kenderaan awam serta trek berjalan kaki dan basikal. Kemajuan teknologi dan pembangunan secara holistik pada era ini banyak memudahkan dan mempercepatkan berbagai urusan manusia kini. Namun, kemajuan teknologi juga membawa kesan yang buruk kepada alam sekitar. Contohnya, peningkatan pencemaran alam sekitar dan pengurangan sumber alam sekitar. Menyedari hakikat yang berlaku terhadap alam sekitar ketika ini, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan bagi mengembali semula kesedaran manusia terhadap kelestarian alam sekitar. Segala usaha dan inisiatif yang dijalankan ini dikenali sebagai teknologi hijau. Apakah kepentingan teknologi hijau? Antaranya, mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Kedua, mengurangkan pengeluaran karbon. Ketiga, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Akhirnya, menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Contoh-contoh teknologi hijau dalam kehidupan, kenderaan tenaga solar digunakan bagi mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Sumber tenaga boleh baharu digunakan bagi menjana tenaga. Kesan pemanasan global terhadap alam sekitar. Berlakunya kemarau di kawasan-kawasan tertentu. Walaupun berlaku perubahan kecil pada suhu, taburan hujan dan sinaran matahari, fenomena ini boleh menyebabkan hasil pertanian terjejas teruk. Tamsilnya, tanah-tanah yang subur menjadi tanah dan tidak sesuai bagi aktiviti pertanian. Pokok-pokok tanaman juga tidak dapat hidup dengan subur, seterusnya mengurangkan hasil pertanian sekaligus mengancam bekalan makanan dunia. Kedua adalah berlakunya pencairan ais di kedua kutub utara dan kutub selatan. Kenaikan suhu dunia telah menyebabkan letupan salji dan glasier di kawasan-kawasan pegunungan mencair pada kadar yang drastik serta membimbangkan. Kejadian ini secara langsung mengakibatkan kenaikan paras air laut semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sekiranya fenomena ini berterusan, pelbagai kawasan yang kini menjadi habitat popular kawasan manusia akan ditenggelami. Ketiga adalah pembakaran terbuka di setengah tempat yang berisiko tinggi. Sebagai contoh, kejadian di Australia pada Januari tahun 2020 apabila pembakaran hutan secara semula jadi membakar hampir keseluruhan kawasan hutan simpan yang merupakan habitat haiwan koala. Lebih 5,000 ekor koala telah mati akibat kebakaran hutan yang berlaku dan ia merupakan suatu yang di luar kawalan kita sebagai manusia. Haiwan ini merupakan ikon kepada negara Australia, hampir diancam kepupusan akibat kejadian pembakaran hutan tersebut. Intihannya, pemanasan global yang berterusan akan mengakibatkan habitat kehidupan terutamanya haiwan akan terancam dan pupus. Sementara itu, pemanasan global juga turut mempengaruhi biodiversiti dan ekosistem haiwan dan tumbuhan. Perkara ini dapat dilihat di kawasan Arktik yang mengalami pencairan ais laut sehingga menyebabkan populasi beruang kutub, walrus dan anjing laut terancam. Sebentar lagi saya akan menayangkan sebuah video model yang mana model tersebut juga berkait rapat dengan teknologi hijau.
akan menunjukkan beberapa konsep yang terdapat di dalam model tersebut. Saya akan menerangkan beberapa konsep yang terdapat di dalam video tersebut. Konsep yang pertama adalah kincir angin ataupun dikenali sebagai tenaga angin. Yang ketiga adalah tumbuhan hidup dan yang terakhir adalah takungan air hujan. Dan sekarang saya akan menerangkan dengan lebih terperinci konsep-konsep yang terdapat di dalam model tersebut. Seperti yang kita tahu bahawa tenaga angin ataupun dikenali sebagai kincir angin juga dapat memberikan tenaga elektrik kepada kita. Selain itu, tenaga angin juga dapat memfokuskan penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon serta dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil. Sebagai contoh, tenaga alternatif ialah tenaga yang boleh diperbaharui seperti hidroelektrik, solar dan angin. Bukan sekadar tenaga angin, malah tenaga solar juga memberikan beberapa manfaat kepada alam sekitar. Menggunakan tenaga solar sebagai tempat penyimpanan tenaga yang diperbaharui seperti cahaya matahari. Selain itu, ia juga dapat mengurangkan pembebasan haba ke atmosfera kerana penggunaan tenaga elektrik yang secukupnya. Malah, semakin banyak tenaga solar yang digunakan, semakin berkurang kadar pembebasan haba ke atmosfera. Selain daripada kincir angin ataupun dikenali sebagai tenaga angin dan tenaga solar, tanaman hijau juga dapat menyihatkan semula keadaan bumi, yang mana kepentingan tanaman hijau dapat mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar dan sumber asli, dapat meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan dan dapat memelihara ekosistem. Dan konsep yang terakhir yang terdapat di dalam model tersebut adalah saluran air hujan dan takungan air hujan, yang mana air takungan hujan kita boleh menggunakan sebagai membasuh halaman rumah ataupun membasuh pinggan mangkuk. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Damian Democi. Tadi video saya tak dikenalkan nama Damian Democi kan? Ingat saya Damian Democi. Jangan lupa ingat saya Okey, kita ketepikan benda-benda alas semua tu. Sekarang ni, tadi anda tengok ada koala kan? Koala yang dia tengah berangkak, lepas tu kat tepi tu ada api, lepas tu badan dia hitam. Tak kesian je? Kesian dah, sebab yelah rasa kesengsaraan dengan perutnya rasa panas, dengan mak-mak dia, ayah-ayah dia mana kat situ dia ada seorang. Tak rasa macam sedih lah sebab binatang kan. Kalau kita kat situ rumah rasa tak tahu nak buat apa, binatang macam mana dia bercakap. Jadi dengan beruang ni lah, dengan monyet tu pula dia gantungkan diri dia sebab dah tak ni, sebab habitat dia semua dah pupus. Jadi sebelum terlambat, baiklah kita tangani sebelum benda ni. Kita nampak semua pemanasan global yang terjadi ni disebabkan kita aktiviti yang seperti keluar asap daripada kenderaan, lepas tu pembakaran kita pula pergi bakar sampah. Itu boleh menyebabkan lagi bertambah ni dah kesan menghijau. Lepas tu terjadi pemanasan global. Jadi tadi ada kawan-kawan saya ada terangkan kan langkah-langkah dengan kesan ni kalau ada pemanasan global ni. Jadi kita ambil lah satu panduan ataupun iktibar ataupun ambil isu benda tu untuk elakkan terjadinya pemanasan global, ataupun kita tak nak kesan itu ada dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab kalau adanya itu, macam mana kita nak kawal benda tu? Jadi daripada ianya akan menjadi kritikal lagi, korang bayangkan lah, kita ni ada kutub Antartika dan kutub Atlantik, dua, belah utara dengan belah selatan kan. Jadi kalau lah pemanasan global ni terus je panas je kan, kemarau semua kan, tak boleh ke kutub Antartik dan kutub Atlantika tu berlaku pencairan ais batu? Bukan boleh jadi pencairan ais batu. Ini kan lagi pencairan ada dekat beberapa tempat, ada cairnya ais batu, itu baru je naiknya
Aras merah ini belum lagi kutub Antartik dengan bentuk Antartika yang besar tu. Macam mana tu? Kalaulah pecah ini dah kutub kedua di kutub tu, agaknya daratan kita sekali kot yang akan tenggelam. Kalaulah daratan kita tenggelam, kita nak duduk mana? Takkan nak duduk kat awan. Jadi tolong. Sayangi bumi anda, tolonglah. Bumi ini satu je tempat kita untuk duduk dengan hidup. Okey? Dan saya cakap tolong ambil isu anda. Kalau tidak anda lagi, bukan anda je, tapi masyarakat lain. Okey? Bukan kerana anda, bukan kerana semua orang, benda ni takkan menjadi. Jadi tolong ambillah semua ini sebagai panduan dan iktibar. Ingat tak pesan saya video pertama tadi? Apa saya cakap Oh ni, bertindak dengan bertindak dengan segera. Okey, Ejen Laili. Okey, ingat Ejen Laili, ingatlah saya, ingat perkataan bertindak dengan segera. Bye bye. Terima kasih kerana sudi melihat video kami supaya menjadi pengajaran anda. Bye bye.